Okay, so hari Waalaikumsalam. ini kita nak masuk topik baharu ya dalam kita punya syllabus lah. Topik terakhir. Okay, jadi Fazli baca doa. Ada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Okay, so hari ni kita nak sambung. Sebelah Saya makin kamera. dulu up lah sir. Sir, dari masjid ke sir? Solat apa sir? Solat duha. Oh, ampun sir. Allah. Masya Allah. Doakan. Alhamdulillah. Nampakkah share screen, sir? Belum ada sir. Belum ada Tidak sir. Mana sir masuk? Jangan yang satu lagi. Adalah. Ada sudah. Ya ada sudah. Okey, saya nak tanya kamu. Okey, plug rumah kita ni dia ada 240 volt. Ni kan, plug biasa rumah kita tu dia dalam lingkungan 240 volt. Tapi macam mana dia boleh charge phone yang 5 volt. Tapi dia daripada 240 pergi 5 volt. Lepas tu contohnya lagi ada microwave kan, dia perlu 2200. Macam mana dia banyakkan volt ataupun kurangkan volt? Sebab kalau 240 volt pergi masuk handphone kamu, handphone kamu akan blow up lah kan, akan meletup lah kan. Ya. Macam mana? Induce current. Guna transformer. Apa? Guna transformer. Okay, thank you. Betul. Thank you Umi, Azwan, Transformer. Vanessa. So, dia menggunakan transformer. Okay, dalam charger handphone kamu tu ada satu alat nama dia transformer. Okay. Bahasa Melayu dia pun transformer. Bukan transformer robot tu. Tapi transformer ni adalah alat yang sangat penting ya untuk kamu menaikkan ataupun menurunkan voltage tu. Boleh? Okey, selain daripada handphone ni, mana lagi kamu akan nampak transformer? Di semua aparat elektrik lah kan? Okey, lagi contoh lah, bagilah contoh. Contohnya Kipas kah? Setrika. apa? Setrika. Iron, betul. Iron, lagi laptop. Kan ada benda petak tu kan, kita panggil dia sebagai apa benda petak? Ya Allah, lupa pula. Ada kotak, kalau dekat charger laptop ada petak tu kan. Perasan tak? Ada. Ada sir. Itulah. Panggil pencas juga sir. Apa benda? Apa Bira? Satu kali pencas juga tu sir. Tak tahu apa namanya. Saya tahu tapi saya lupa sekarang ni. Okey, nanti saya ingat balik saya bagi tahu. Okey, so apa yang kamu perlu tahu dalam topik transformer? Okey, so apa yang perlu tahu? How should I know? Okey, yang pertama ialah working principle. Okey, prinsip kerja. Prinsip kerja transformer. Macam mana current tu, voltage tu boleh diturunkan ataupun dinaikkan. Okey, yang kedua yang kamu kena tahu ialah formula. Sebenarnya kamu dah belajar transformer ni form berapa? Form 3. Form 3, ya betul. So ingat dah lah kan, so sikit je lah saya kena ajar. Okey, lepas tu kamu kena tahu ialah faktor
affecting power loss in transformer. Apa yang menyebabkan power loss dalam transformer? Okey, lepas tu nombor 4 ialah ways to overcome factor, overcome power loss. Macam mana kita nak elakkan power loss in transformer? Okey. Dan yang terakhir ialah macam biasa application. Okey, so 5 benda kamu kena tahu dalam bab ni lah. Okey. So kita tengok apa dia transformer. Okey, so transformer, tengok tu dalam charger laptop kamu, step down transformer in the mobile charger. Nampak tak? Ada benda kecil tu. Dia berlilit-lilit. So itu ialah transformer. Yang ni adalah transformer in the microwave oven. So ada transformer ni dalam device kamu tu untuk step up the voltage ataupun step down the voltage. Okay. So ini ialah circuit diagram untuk transformer. Okay, so dia ada power supply, AC power supply. Untuk transformer dia wajib ada AC power supply. Nanti kita akan tahu kenapa dia wajib AC power supply. Okay, lepas tu ada primary circuit. Ni primary circuit. Lepas tu ada soft iron core untuk menghubungkan secondary dengan primary ni. Lepas tu ada primary circuit dan juga ada output terminal lah, secondary output. Okay. So kita tengok ini dia punya transformer ni lah. Dia punya transformer. Okay, so dia ada laminated soft iron core. Okay, jom kita tengok dia punya working principle. Okay, yang pertama ialah nampak pula kan, warna merah dah. Okay, yang pertama ialah on AC power supply to produce AC current in the primary coil. Okay, dia mesti AC current. Okay, kenapa? Sekejap lagi kita tengok. Okay, yang kedua, dia punya stepnya ialah the alternating current produce a magnetic field that change in the magnitude and the direction. Okay, so then the magnetic flux from the primary coil is linked to the secondary coil through the soft iron core. Lepas tu, the changing magnetic field induce an alternating voltage across the secondary coil. Okay. Macam keliru-keliru ke? Dah faham ke? Semangat? Kurang faham sih. Kurang. Okey, jap. Saya cari ada gambar semacam. Okey. Okay, so ceritanya, step pertamanya ialah kalau kamu nak cerita tentang working principle ialah ni step pertama di sini. On AC power supply. Okay, on AC power supply to produce an AC current at
primary coil. Okay, so bila kamu on AC power supply, adalah current lalu kan? Okay, ada current lalu bersini ke sini. Okay, lepas tu dia alternate pula. Dia ke sini ke sini. Maksudnya dia keep bertukar arah kan? Betul? Okay, so apa yang berlaku bila ada current ni, apa yang berlaku ada magnetic field. Ya, ada magnetic field kat sini. Okay, ada magnetic field Contohnya macam ni. Okay, mula-mula magnetic field tu dia ke atas. Lepas tu dia bertukar pula current. Magnetic field tu ke bawah pula. Ke bawah pula kan. Okay, so apa yang berlaku bila ada changing of magnetic field, lama kelamaan magnetic field ni dia akan memotong wire di wire yang kedua. Okay, secondary coil. Okay, so dia pun keep changing lah ke atas, lepas tu ke bawah, lepas tu ke atas, lepas tu ke bawah. So perkara magnetic field ni, changing of magnetic field ni akan memotong wire yang kedua. Okay, so yang kedua, point yang kedua yang kat bila kamu ni ialah, ni ayat dia. An AC current produce a magnetic field that changes in magnitude and direction. Okay, so kat sini AC current produce magnetic field that keep changing in direction. Okay, so arah magnetic field tu berubah-ubah sebabkan dia AC current. Okay, so kita tengok point yang ketiga dia ialah the magnetic flux from the primary coil is linked to the secondary coil through the soft iron core. So apa yang berlaku ialah magnetic field tadi from primary coil is cut by secondary coil. Okay, so secondary coil ni dia cut magnetic field from primary coil. Okay, so point nombor 3 dan kat sini ialah the secondary coil cut the magnetic field from primary coil. Okay. Okay, the secondary coil cut the magnetic field from primary coil. Okay, lepas tu bila ada magnetic field cut the coil, apa yang berlaku? Kita belajar chapter sub-chapter sebelum ni. Apa yang berlaku bila magnetic field cut the coil? Current. Thank you. Ada induced current kan? Betul, thank you. Okay, so point nombor 4 di sini. And induced EMF is produced. Induced current or EMF is produced at the secondary coil. Macam tu. Jadi bila ada current lalu, maka mentol ni pun menyala lah kan. Macam tu dia punya working principle. Okay, faham tak? Faham ke tak? Faham, sir, boleh lah. Okay, faham ya? Okay. So, itu ialah working principle. Okay, so sekarang kita tengok pula formula yang kita gunakan. Okay, formula yang pertama yang kita guna ialah ni. Ni. Secondary voltage bahagi dengan primary voltage sama dengan number of turn of secondary bahagi number of turns of primary. Okay, so ini formula pertama. Formula yang kedua yang kamu kena tahu ialah formula efficiency.
Okay, so formula efficiency, okay, ialah N ni new sama dengan output power bahagi input power darab 100. Ni Okay, so kalau aim kita ialah transformer tu perlukan efisiensi 100%. Apa maksud dia? Kita panggil dia sebagai ideal transformer. Ideal transformer akan ada efisiensi bernilai 100%. Bermakna dia does not experience any loss of energy. Maksudnya energi yang masuk sama dengan energi yang keluar. Kita nak macam itulah. Ya. Dan formula yang ketiga, ni formula nombor 2. Formula yang ketiga kamu kena tahu ialah power input sama dengan power output. Okay, so seperti yang kamu tahu, power sama dengan IV. Jadi I primary, V primary sama dengan I secondary darab V secondary. So ini ialah formula yang ketiga. Okey. Setakat ni boleh Adam? Ada soalan? Boleh lah sir. Tiada? Tiada. Tiada ya? Alhamdulillah. Okey, sekarang kita nak masuk pula causes of energy loss. Okey, macam mana energy loss tu berlaku? Okey, yang pertama ialah melalui resistance of coil. Resistance of coil. Maksudnya bila current tu lalu, kan ada resistance, betul? Betul. Okey. Terima kasih. Okey, jadi menyebabkan heating of the wire occur. Wire tu jadi panas, ya. Bila wire tu jadi panas, itulah menyebabkan haba tu kan dia terlepas kepada surrounding. Bermakna heat release to be heating of the wire causes the heat energy to be released to the surrounding. Maksudnya haba tu terkeluar kepada surrounding. Jadi itulah loss of energy. Energy loss lah sebab dia energy electrical energy dia jadi heat energy, lepas tu keluar pula kepada surrounding. Itulah punca dia yang pertama, resistance of coil. Okay, faham ya? Penting, yang ni penting. Ini kena tahu. Okay, yang kedua. Apa? Mira? Tidak sir, tidak. Okay, yang kedua ialah eddy current. Apa dia eddy current? Okay, kita tengok. Okay, kita tengok transformer tu. Okay, transformer ni dia ada soft iron core. Okay, lepas tu dia ada primary voltage, primary coil, lepas tu secondary coil. Okay, so dia ada, ini soft iron core kan? Soft iron core, yang ini voltage primary, yang ini voltage secondary. Okay, so kehilangan yang pertama ialah datangnya daripada sini, heating of coil ataupun resistance tadi, resistance of coil ya. Kita guna ayat buku lah, resistance of coil. Okey, yang kedua datangnya dari eddy current. Apa dia eddy current? Ialah, okey, bila ada magnetic field dekat sini, bila magnetic field tu nak sampai ke secondary coil, dia akan melalui a soft iron core kan? Betul tak? Betul. Okey, jadi soft iron core ni dia pun magnetize juga. Bila dia magnetize, apa yang berlaku? Apa yang akan ada di permukaan soft iron core?
bila dia ada magnetic field juga dan cut by the soft iron core. Induce current. Current, induced current kan. Jadi akan ada jadi yang kedua akan ada induced current at the soft iron core. Current inilah yang kita panggil dia sebagai eddy current. Okey, boleh? Boleh. Boleh Okey, so itulah kita panggil dia sebagai eddy current. Okey, yang ketiga dia kata hysteresis. Okey, so hysteresis ni tengok dulu eddy current. Sorry. Tak tengok lagi. The changing of magnetic field induce eddy current in the iron core. Nampak tak? Itu yang saya cakap tadi tu. Lepas tu, the eddy current heats up the iron core. Sama juga, the hot iron core release the heat energy to surrounding. Okey, tu untuk eddy current. Ya. Okey, yang kedua ialah hysteresis. Apa pula lah hysteresis ni? Okey, kita baca dulu penerangan dia. The iron core is magnetized and demagnetized continuously by the changing of the magnetic field. The energy supply for magnetization is not fully recovered during demagnetization. The difference in energy is transferred to the iron core to heat it up. So bila dia panas, dia loss of energy. Ya. Demagnetization tu apa sih? Okay. Message explain dekat semua. Okay. So kehilangan yang ketiga datangnya sama juga, datangnya daripada soft iron core. Kita panggil dia sebagai hysteresis. Okay. Basically, bila ada magnetic field, soft iron core ni dia akan magnetize. Ya. Magnetize tu dia akan menjadi magnet. Mula-mula dia bukan magnet, tapi bila ada current lalu, lepas tu ada magnetic field, maka soft iron core ni akan menjadi magnet. Akan menjadi magnet. Itulah kita panggil dia sebagai magnetize. Lepas tu, current kan dia keep changing kan? Betul tak? Mula-mula dia lalu macam ni. Lepas tu, dia patah balik. Betul tak? Betul. Okay. Jadi, akan ada masa sedikit bila dia nak patah balik tu kan, ada selang masa sedikit, betul? Betul. Okay. Jadi bila ada selang masa tu, dia akan demagnetize. Maksudnya dia dia tak jadi magnet lah. Oh, okey. Ada jadi magnet, tak jadi magnet. Jadi magnet, tak jadi magnet. Okey. Tapi bila hysteresis ni maknanya bila dia tak jadi magnet tu, time dia tak jadi magnet tu, dia tak fully tak jadi magnet. Dia sebenarnya ada magnet sikit-sikit lagi. Jadi faham tak? Macam mana sah? Macam mana? Okey, macam ni. Okey, mula-mula macam ni. Saya rasa kita kena buat graf hysteresis loop. Okey, cerita dia macam ni. Okey, so bila current lalu dia okey, ini B lah, magnetic field ya. Magnetic field pi dengan I. Abaikan je dia punya x axis dengan y axis. So apa yang berlaku bila kita bagi current, dia akan jadi magnet kan? Betul tak? Ya. Okey, so dia jadi magnet sampailah maksimum dia boleh jadi magnet. Okey, boleh? Boleh. Okey, lepas tu bila current tak ada, dia akan turun menjadi bukan magnet, betul? Bukan magnet adalah kat kosong ni lah, dekat y axis ni. Jadi sepatutnya dia akan turun ikut loop yang sama kan? Untuk jadi kosong kat sini kan? Iya. Ya. Okey, tetapi apa yang berlaku ialah dia demagnetize tu, dia tiba-tiba dekat sini. Kalau kamu nampak ada value dekat sini kan? Iya. Lambatlah saya punya tulisan. Kan? Saya cakap lagi. Lambat dia tertulis. Lambat dia tertulis kan? Okey, saya slowkan sikit. Okey, kalau kamu nampak ada value kat sini kan?
Contohlah Yes. satu. Okey, inilah namanya hysteresis. Maksudnya bila dia patah balik untuk demagnetize, dia tak fully magnetize. Dia still ada magnet sikit-sikit. Boleh? Oh, okay. Itulah hysteresis. Okey, ada soalan tentang hysteresis. Hysteresis ni dia benda baru dalam KSSM. Dalam KBSM dia tak bincang sangat. Okay, jadi kamu kena aware lah benda ni. Okay, ada soalan tentang hysteresis? Tiada. Tiada sah. Lepas tu jadi apa lah sir kalau dia ada magnet sikit? Okay, bila dia ada magnet sikit, apa yang berlaku ialah dia akan panaskan soft iron core. So, apa yang berlaku dekat sini, apa yang berlaku dekat region sini, ni region sini, okay, dia akan heat up the soft iron core. So, bila dia heat up the soft iron core macam tadi, dia akan energy loss to surrounding. Tengok tu ayat dia. The energy supply for magnetization is not fully recovered during demagnetization. Ini yang saya cakap tadi. Okay, lepas tu the difference in energy is transferred to the iron core to heat it up. And then the heat energy releases to the surrounding. So adalah loss of energy. Okay, menjawab soalan tak Umi? Ya teacher. Ya sir. Okay. Okay, nampak tak? Graf ni akan bersambung. Saya explain tambah sikit pasal graf ni. Okay, jadi ini ialah dekat positive side kan? Ini negative side. Jadi current, AC current kita belajar dulu kan? So, dekat positive side ialah current yang atas ni lah. Bila dia sampai kosong, kat sini dia kan? Jadi dia akan teruskan perjalanan di negative side, betul? Jadi apa yang berlaku, dia akan turun lagi. Kita guna warna kuning. Jadi dia turun lagi sampai sini, maximum point, ya. So apa yang berlaku, dia patah balik. Tetapi ada tak hysteresis berlaku? Saya nak tanya ni. Iyakah? Masih ada. Jadi hysteresis masih berlaku, dia pergi sini. Dia kat sini, masih ada ni, kat sini. Lebihan magnet tu. Okay, boleh? Memang wajib pasal ada hysteresis tu. Ya, memang ada hysteresis. Dia bukanlah wajib. Sebenarnya setiap bahan dia ada hysteresis value, hysteresis constant. So nanti kita akan sentuh bab ni. Sebenarnya Jadi kalau dia patah balik saya memang ada hysteresis lah. Ya, betul. Tapi kita nak kurangkan lah. Jadi kita perlukan bahan yang dia balik sedekat-dekatnya dengan kosong. Macam ni. Bahan ni lagi bagus lah daripada bahan biru bawah ni. Faham? Oh, Sebab jadi macam mana kita kira sir? Macam mana kira dia? Ya. Nanti kalau sebagi formula kamu pening. Jadi memang dalam SPM tak ada kira-kira. Nanti bigger higher level ada kira-kira ya. Okey sir. Alhamdulillah. Okay, so saya yakin kalau kamu ambil fizik ataupun kamu ambil engineering, kamu akan jumpa hysteresis. Kalau ambil lah, kalau tak ambil, tiada lah. InsyaAllah, mana tahu. Okay, lepas tu graf dia macam ni. Dia macam tu. So inilah kita panggil dia sebagai hysteresis low. Okay. So hysteresis ni, dia punya explanation ialah energy loss due to the soft iron core keep magnetized and demagnetize. Okay, boleh?
Sebab dia Boleh, sir. magnetize and demagnetize. Sebab itulah dia jadi macam tu. Okey, faktor yang ketiga, faktor yang keempat ialah leakage of magnetic flux. Okay, so leakage of magnetic flux, the magnetic flux produced by the primary current is not fully linked to the secondary coil. Maksudnya, tak semua magnetic field itu terpotong di secondary coil. Okay, ingat lagi tak beza apa dia magnetic flux dengan magnetic field? Apa beza dia? Nabil Raidin, apa beza magnetic flux dengan magnetic field? Beza apa sih? Magnetic flux dengan magnetic field. Magnetic flux dengan magnetic field sih. Ya. Boleh bagi tahu? Bezanya kalau magnetic field Ah. dia macam ada areanya sih. Magnetic field yang ada area. Maksudnya Yes, dia sir. melalui surface kan? Nabil, itu adalah magnetic flux. Okay, Yes, magnetic field yang melalui a surface, kita panggil dia sebagai magnetic flux. Okay, thank you Raiden. And Nabil. Thank you Nabil. Okay, so ini adalah 4 faktor kehilangan energi dalam transformer. Okay, ada soalan tak? Untuk causes of energy loss ni? Tiada, sir. Tiada. Okay, so faktor yang keempat datangnya daripada secondary coil. Okay, not full, bukan macam ayat dia. The magnetic field is not fully linked. Magnetic flux produced by the primary coil is not fully cut by the secondary. Betul ke by the secondary coil? Betul ke cut tu ada ke past tense CUTTED? Tak ada. Betul tak? Betul eh? Betul eh? Tak tahu, sir. CUT Siapa je, yang sir. tahu BI ni? CUT je, Nabil sir. Ain. Ada kan cut? Ada kan? Past time bagi cut je ke cutted? Cut je sir. Cut je, sir. Cut je, sir. Cut je kan? Okay. Ya. Terima kasih, kita belajar bahasa Inggeris sama-sama. Fully cut by the secondary coil. So ini ialah energy loss. Untuk kamu rujuk nanti, kalau dah rujuk. Rujuk ke tak selalunya? Lalu kalau saya bagi PDF kamu buka tak? Buka, sir. Alhamdulillah. Buka. Buka salah. Okay. So ada 4 ni lah. Okay. Loss in energy in transformer. Lag lah Google Meet ni sekarang kan. Dia tukar interface ni jadi lambat. Okay. Betul. Jom kita pergi ways to reduce energy loss in transformer. Okay, so macam mana kita nak kurangkan resistance of coil? So, kita guna thicker wire. Kita guna thicker copper wire. Okay, bila kita guna thicker copper wire, resistance dia semakin kecil. Okay, boleh? Yang ni kamu dah belajar sebelum ni kan? Terusnya, macam mana nak elakkan eddy current? Kita guna laminated iron core
that consists of thin iron sheet glued together with insulation glue. Apa bondo tu? So basically, tak cari mana gambar semalam tu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ni. Ni. Kamu kena guna laminated iron core, lepas tu kamu potong-potong dia menjadi kecil. Nampak ke nak letak mana ni? Kat sini. Okay, so tu eddy current. Letak sini lah. Tu dia. Okay, jadi kamu kita ke kamu? Kita lah. So kita potong kecil-kecil laminated iron core tu menjadi beberapa pieces. Okay. So apa yang berlaku ialah makin kecil satu petak ni kan, makin sikitlah eddy current terhasil. Boleh? Boleh. Boleh sir. Okay. So dia potong. Terusnya ialah hysteresis. Kita use soft iron core as the core. Soft iron require a smaller amount of energy to be magnetized. Okay, ini adalah fungsi kita guna soft iron core. Kenapa kena guna soft iron core? Kata lainnya ialah easy to magnetize and demagnetize. Dia mudah, dia sangat mudah untuk menjadi magnet dan tidak menjadi magnet. Dia hanya perlukan a smaller amount of energy untuk magnetize and demagnetize. Okay, untuk mengurangkan hysteresis. Untuk mengurangkan leakage of magnetic flux. Okay, so the secondary coil is wound on the primary coil so that the magnetic flux produced by the primary current will pass through the secondary coil. Maksudnya kamu lilitkan copper tu, coil tu di yang secondary coil di primary coil. Okay. Ada soalan tak untuk way to reduce energy loss in transformer? Tiada. Tiada sir. Macam mana dia balut tu sir? Macam mana dia balot? Dia balut. Sebenarnya practically dia boleh dibuat tapi jaranglah dibuat. So apa yang seolah-olah macam ni, dia kecilkan soft iron core ni. Tak sangat kecil. Ataupun dia guna macam ni je kot. Okay. Jadi kita ada primary. Lepas tu dia balut pula secondary dekat sini Umi. Macam tu. Macam ni lah. Okay. Cuma design dia tu taklah serabut macam ni. Dia ada design yang khas supaya tak macam mana current tu tak senang cerita bergaduh lah macam tu lah. Okay, boleh? Ni macam ni. Boleh sir. Boleh sir. Okay, Alhamdulillah. Okay, kalau kita tahu sekarang ni bila kita cakap pasal eddy current ni dia buruk lah kan sebab dia sebabkan energy loss kan? Betul tak? Dia benda yang buruk lah kan? Betul. Tetapi benda yang buruk ni tak semestinya buruk selama-lamanya. Okay, siapa pernah guna ni? Induction cooker. Mamak pernah guna. Elektrik kan? Periuk elektrik. Macam mana dia boleh panas? Okey, macam mana dia boleh panas ialah wujudnya eddy current at the base of the fan. Sebab tu tak semua kuali boleh guna elektrik induction cooker ni kan?
dia mesti dia mesti boleh mengalirkan elektrik sebab dia perlukan eddy current tu lalu di permukaan dia untuk menjadi panas. Faham? Faham, Faham. Faham. Okey. Faham? Alhamdulillah. Okay, so application of transformer in daily life. Inilah saya cakap tadi, notebook, computer charger. Kita panggil dia sebagai adapter. Kan computer charger, lepas tu ada kotak, lepas tu ni, lepas tu baru connect dengan komputer kamu kan? Itu kan? Ya, sir. Dalam ni lah kita panggil dia sebagai adapter. Oh, Okey. itu rupanya fungsinya. Ya, itu fungsinya untuk step down. Yes. Sangka kasih pemberat saja, sir. Bukan, Ba, ada fungsinya. Sama juga ada beberapa TV. Kalau TV kamu nampak juga ada adapter kan? Sir, ulang balik masa. Yang apa adapter, sir? Apa, sabar? Ulang Bagi balik. purchase laptop tu. Kenapa tu? Adapter ni Tu namanya adapter. fungsi dia untuk lowerkan voltage. Oh. Okey, kalau kan tadi daripada plug ni 240. Contoh laptop ni perlukan hanyalah 200. Kita nak buang 40 ni macam mana? Kita guna step down transformer. Okey, step down transformer daripada tinggi voltage, primary voltage pergi ke rendah. Secondary voltage-nya rendah. Itu adalah step down transformer. Boleh? Okay. Okey, selain itu photocopy machine dengan welding machine. Okey, step up transformer digunakan dalam microwave oven yang saya cakap tadi tu. Lepas tu defibrillator. Jadi kamu tahu kan yang jantung kan dengan X-ray machine. Dia kan perlukan high voltage. Okey, so kita tengok contoh soalan. A transformer that is connected to 240 volt power supply, 27 watt of a power at a voltage of 18 volt to an electronic equipment as shown in figure 4.36. Assuming the transformer is ideal, A. Calculate the number of turns of the primary coil. Okay, so kita guna formula secondary voltage bahagi primary voltage sama dengan number of turns of secondary bahagi number of turns of primary. Carilah NP, dapatlah 800 turn. Okay. Seterusnya dia nak calculate the current in the secondary coil. Secondary circuit. Okay, dia dah bagi power. 27 watt kat sini. Jadi power sama dengan IV kan? Jadi carilah nilai I ni. Dapat 1.5 ampere. Okay, C. Calculate the current in the primary circuit. Guna formula yang ketiga, VPIP sama dengan VSIS. Dapatlah primary current sebanyak 0.1125 ampere. Okay, sekarang saya nak tanya. Ini step up transformer ke step down transformer? Saya nak tanya. Azwan, ni step up transformer ke step down transformer? Step down, sir. Step down. Yakin step down? Ya, sir. Macam mana kita nak tengok dia step down ke step up transformer? Dia punya tu, sir, voltage dia, sir. Voltage input dan voltage output dia. Kalau voltage input dia terlalu tinggi, lepas tu dia punya output tu sikit, maksudnya dia step down lagi. Okay, sekarang berapa voltage input dia? 240.
Uh, ya, Betul lah. 140. Betul lah 240. Okay, so dia ialah step down transformer. Boleh? Boleh sir. Okay, thank you. You're welcome. Okay, next. Yang ni ialah electrical energy transmission and distribution system. Macam mana elektrik tu distribute ke rumah kamu. Dia menggunakan transformer. Okay, di power station, dekat mana Tawau ni? Yang kita boleh tengok power station kat mana? SASB. SASB dekat simpang Tiku tu kan? Tin on Tiku tu. Perasan tak dekat jalan belakang tu? Perasan. Okay, ada power station kat situ. Okay, dia menggunakan step up transformer daripada 20 kV pergi ke 275 kV. Okay. Kenapa kita kena guna high voltage dalam transmission of electricity? Supaya lagi banyak buat distributor. Okay, sebenarnya reason dia adalah to reduce current loss. Sebab kalau voltage tinggi, current rendah, ya. Jadi to reduce current loss, dia gunakan high voltage untuk transmit the electricity dalam wire tu. Okay, pergi ke main receiving substation. Okay, yang ini dia selalu dalam satu kawasan tu ada satu. Contoh Ranggu ada main receiving substation dia. Okay, dia ada step down transformer. Dari tinggi tu dia kurangkan sikit. Dia pergilah main distribution substation. Lepas tu dia pergi ke beberapa tempat. Dia pergi heavy industry. Heavy industry kamu tengok dia tak ada transformer sebab dia memang perlukan high voltage. Sebab dia perlukan banyak voltage kan. Okay, lepas tu nak pergi rumah kamu, kena berlalu lagi step down transformer satu, pergi light industry. Lepas tu pergilah, ada dekat rumah kamu selalu ada macam rumah SESB tu ataupun ada kecil punya pencawang tu kan. Bukan pencawang, dia macam bangunan tu. Perasan tak? Ada. Yang di pagar tu kah? Ada kan? Okay, di situ sebenarnya terdapat step down transformer. Nanti bolehlah tengok. Memang kamu nampak di situ dia ada lilitan-lilitan tu. Kalau kamu pergi dekat. So lilitan-lilitan tu ialah sebenarnya step down transformer. Pergilah ke rumah kamu 230 ke 240 volt. Okay, boleh? Boleh. Tak ada masalah. Okay, sekarang buat formative practice 4.3. Okay, cuba buat nombor 2 tu. Buat hantar dekat Telegram. Kita nak tengok. Kira-kira.
Okay. Dapat 96%. Yang lain? Belum, sir. Belum. Okey, dapat 96%. Faham tak? Yang lain faham? Boleh? Ke ada masalah untuk jawab soalan nombor 2 ni? Boleh sir. Boleh kan? Mantap. Okey, saya nak B. Explain two factor that cause the transformer to be non-ideal. Saya nak pilih Azliani. Yang ni? Jawab soalan B. Ya, sir. Ya, apa? Explain two factor that cause the transformer to be non-ideal. Apa yang ni? Jap, sir. Boleh yang ni? Saya dah berapa paham yang factor-factor tu, sir. Apa yang kamu tak faham? Apa maksud soalan ni yang ni? Dia nak apa? Apa faktor yang menyebabkan transformer tu tidak menjadi non-ideal? Yang ni? Coilnya high resistance, sir. Okay, resistance kan? Lagi? Satu? Lagi satu yang ni? High tenses. Ha? High tenses. Apa? Kamu faham tak soalan ni sebenarnya yang ni? Tak berapa paham, sir. Okay, two factor that cause the transformer to be non-ideal mestilah disebabkan power loss. Jadi jawapan kamu adalah sama ada 2 daripada 4 ni lah. Tadi jawapan pertama dah betul, resistance of coil. Jadi kamu sebutlah lagi eddy current ke, hysteresis ke, leakage of magnetic flux ke. Sebabkan loss of energy lah, transformer tu tidak menjadi ideal. Dia punya efficiency tak 100%.
Boleh? Yang ni faham tak? Faham sir. Apa dia hysteresis kalau faham? Hysteresis ni apa? Yang ni? Apa dia hysteresis? Kalau faham? Ini? Magnetize dengan demagnetize tu. Yang soft iron tu. Okey, jadi apa yang berlaku kalau dia magnetize dengan demagnetize? Energy loss. Macam mana dia loss? Macam mana energy tu loss? Explain dalam bahasa mudah pun tak apa. Okey, yang ni. Okey, explanation tu dah baik tapi kena perbaiki lagi lah. Okey, Syakina. Kina. Terima kasih yang ni. Okey, Kina. Saya nak tanya Kina pula. Yes sir. Apa dia hysteresis? Energy loss due to the soft iron core yang keep magnetize dan demagnetize. Okey, maknanya apa? Ada itu sir. Apa tu namanya? Dia ada release heat. Di release heat. Okey, betul. Thank you. Okay, Okey. sir. Terima kasih Kina. Okey, saya nak tanya Zuhair. Zuhair. Yes sir. Apa dia eddy current? Apa sir? Eddy current. Sekejap. Apa tadi sir? Apa dia eddy current? Eddy current. Eddy. Eddy. Sekejap. Boleh tu Zu, boleh tu. Induced current yang ada di soft iron core. Okay, thank you. Betul. Thank you Zuhair. Betul sir. Okay, sekarang cuba jawab nombor sekejap. Saya Ana Sofia. Mana Ana Sofia? Yes sir. Okay, jawab nombor 1 tu. Explain the working principle of the transformer. The alternating voltage produces an Sorry, first apa? Pertama, the alternating voltage alternating produces current. Sir? Okay, alternating current. The alternating current. Kejap sir. Kejap sir, bingung. Alternating current. Dah off. Tutup Lagi tu. Aku tahu kayak tu. Gembiranya hidup kamu Zuhair. Okay Ana, teruskan Ana. Alternating current power supply produces an alternating current in the primary coil. Okay. And then the alternating current produces a magnetic field that changes in magnitude and direction. Okay. The magnetic flux from the primary coil is linked to the secondary coil through the soft iron core. Okay. The changing magnetic field induces an alternating voltage across the secondary coil. Okay, terima kasih. Sama-sama. Good. Very good. Okay, saya nak suruh siapa lagi?
Zainul sir. Zainul. Yes, sir. Okay, nombor 3. Explain how an induction cooker can heat up food in a steel pot. Guna eddy current, sir. Guna eddy current. Macam mana eddy current tu? Produce magnetic field. Magnetic field produce, lepas tu cut by the pot kan. So bila Yes, sir. cut by the pot, maka akan ada induced current dan kita panggil dia sebagai eddy current. Eddy current. Ya, okay. So itu sahaja untuk hari ni. Ada apa-apa soalan nak tanya? Jadi sedikit wrap up. Okay, so hari ni kita dah belajar working principle sudah tadi kan. Lepas tu formula pun ada 3 formula yang kamu kena tahu. Lepas tu factor affecting pun dah tahu ada 4 factor tu. Ya Ana, kenapa angkat tangan? Sir, Umi? yang soalan 2 tadi tu kan sir? Yang factors cause the transformer to be non-ideal tu sir. Kalau exam tulis resistance of coil saja ke ataupun mau kasih explanation lagi di Mau belakang? kasih explain. 2 tu pas bagi tahu dan explain. Boleh? Okay, thank you sir. Okay. Umi, ada apa-apa nak tanya angkat tangan tadi? Dah ada lah sir. Tak ada. Okay, lepas tu application. Okay, ada apa-apa lagi nak tanya? Nanti sebagai soalan di Telegram. Biasalah. Assalamualaikum sir. Okay, that's all for today. Siapa nak baca doa ni? Kejap, saya tengok. Rosi Zul lah sir. Zuhair baca doa. Dan sangatlah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as'ina al-insana lafi wasf illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Okay. So that's all for today. Nanti okay, pertama ialah hari ni saya akan buat tapak untuk hantar kerja yang form 4 tu. Okay, video form 4 tu kamu dah faham ke macam mana? Sebab tak ramai pun tanya.